Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Cikgu Hasifah Iking. Di video kali ini, Cikgu akan menerangkan bab 12 pengendalian data matematik tingkatan 1 KSSM. 12.1 proses pengumpulan, pengorganisasian dan perwakilan data serta pentafsiran perwakilan data siri yang pertama. Standard pembelajaran, menjana soalan statistik dan mengumpul data yang relevan. Bagaimanakah anda menjana soalan statistik dan mengumpul data yang relevan? Untuk mengumpul data yang relevan, kita perlu menjana soalan statistik. Apakah itu soalan statistik? Soalan statistik ialah soalan yang boleh dijawab dengan mengumpul data dan terdapat keragaman atau kebolehubauan dalam data tersebut. Misalnya, berapakah tinggi murid dalam kelas 1 amanah? Okey, keterangan di sini terdapat kebolehubauan dalam tinggi murid. Misalnya 150 cm, 156 cm, 164 cm dan sebagainya. Okey, soalan statistik yang kedua ialah apakah makanan kegemaran murid kelas 1 amanah? Terdapat keragaman dalam jenis makanan kegemaran. Misalnya nasi lemak, mi goreng, laksa dan sebagainya. Selepas menjana soalan statistik, langkah yang berikutnya ialah menentukan kaedah pengumpulan data. Data boleh dikumpul dengan pelbagai kaedah, ya. Okey, di sini terdapat 4 kaedah pengumpulan data. Yang pertama sekali melalui temu bual, ya. Misalnya cara murid datang ke sekolah. Yang kedua melalui tinjauan. Okey, misalnya program televisyen yang digemari oleh setiap muridnya, kita boleh menggunakan borang soal selidik, ya. Dan yang ketiga ialah melalui pemerhatian. Misalnya bilangan kereta yang melalui satu persimpangan jalan raya setiap jam. Dan yang keempat melalui eksperimen. Misalnya suhu air panas yang menyejuk setiap 5 minit. Okey, standard pembelajaran yang seterusnya ialah mengklasifikasikan data kepada data kategori atau data numerik dan membina jadual kekerapan. Selepas data dikumpulkan, langkah yang seterusnya ialah mengklasifikasikan data. Data boleh diklasifikasikan kepada data kategori dan data numerik, ya. Okey, so data ada dua jenis, iaitu kategori dan numerik. Okey, mari kita tengok apa dia ciri-ciri data kategori. Data kategori ini adalah untuk mengukur ciri-ciri, ya. Tidak boleh diukur secara berangka. Okey, iaitu menggunakan nilai, ya, nombor. Tetapi boleh dihuraikan. Misalnya jantina, warna kereta, perisa gula-gula dan kumpulan darah. Okey, yang kedua adalah data numerik. Data numerik ialah untuk mengukur kuantiti, diukur menggunakan angka, ya, ada nilai di sini. Misalnya bilangan buku yang dibaca seminggu, tinggi pemain badminton dan masa bersenam. Contoh 1. Klasifikasikan data berikut kepada data kategori ataupun data numerik. Okey, kita lihat contoh A. Suhu badan setiap murid. Okey, tengok, ya. Okey, suhu, ya. Suhu itu adalah seperti 37 darjah Celsius. Okey, dia adalah angka, ya. Maka ini adalah jenis data numerik. Okey, yang B, bilangan pokok yang ditanam di setiap daerah. Okey, bilangan di sini, ya. Okey, bilangan merujuk kepada angka, ya. So ini adalah data numerik. Okey. Yang ketiga, C, punca kemalangan jalan raya. Okey, punca, ya. Punca adalah jenis data kategori, ya. Okey,
Okey, iaitu seperti contohnya puncanya adalah kecuaian pemandu bas atau sebagainya ya. Okey, di sini kita tengok tip Bestari data numerik. Data numerik ini pula terbahagi kepada dua lagi ya, iaitu data diskret. Data diskret yang diukur dalam unit keseluruhan. Misalnya, bilangan ahli dalam satu keluarga ialah 6 orang. Yang kedua, jenisnya data selanjar. Data selanjar yang diukur mengikut skala ya. Misalnya, mengikut skala yang berterusan. Misalnya, jisim badan murid-murid ialah 53 kg, 56.2 kg dan 66.5 kg. Lepas mengklasifikasikan data, langkah yang seterusnya ialah mengorganisasikan data tak terkumpul dengan membina jadual kegerapan. Okey, kita tengok dulu tip Bestari di sini ialah data tak terkumpul ialah data mentah yang belum diproses. Lihat contoh 2. Data menunjukkan bilangan anak dalam setiap keluarga bagi 20 buah keluarga. Organisasikan data itu dengan membina jadual kegerapan. Di sini data ini adalah data yang tak terkumpul ya, data yang bertaburan, iaitu keluarga yang pertama 2 orang anak, keluarga yang kedua tidak ada anak ataupun sifar, 1 ada yang 1. Jadi data ini tidak teratur. So kita perlu buat satu jadual ya. Kita buat jadual kegerapan seperti ini. Dia ada 3 kolom di sini ya. Pertama sekali adalah bilangan anak, kemudian gundalan dan kegerapan. Kita tengok di sini. Tajuknya adalah bilangan anak ya. Sini ya. Yang pertama sekali adalah yang tidak ada anak ya. So tengok yang tidak ada anak ataupun sifar ya. Sifar. So sifar ini kita perlu tulis dahulu ya. Sifar. Sifar. Kemudian 1 anak. 1 anak. Kemudian 2 anak. Kemudian 3 anak. Dan 4 anak. Ada lagi kah yang 5? Tak ada kan? So di sini bilangan anak adalah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Iaitu bilangan sifar anak, 1 anak, 2 anak, 3 anak, 4 anak. So kita kena kira yang keluarga yang mempunyai bilangan sifar anak ini ada berapa keluarga ya. So cara mengiranya adalah, tengok sini sifar ya, sifar. So daripada data yang tak terkumpul ini, cara kita adalah daripada kiri ini, tanda pangkah ya sambil kita kira. Sifar ada 1, 2, 3, 4. Cikgu telah warnakan dengan warna peach di situ supaya anda tengok ya. Yang punya sifar anak itu ada 4. So kita gundalkan 1, 2, 3, 4. Cara kita buat gundalan macam itu ya, 4. Dan di sini kita tulis 4. Seterusnya bilangan anak 1. Bilangan anak 1 sama juga tadi daripada kiri. Kiri 1, 2, 3. Kemudian ke baris bawah. Tengok 4, 5 ya. Cikgu telah warnakan dengan warna hijau. So kita gundalkan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Bila 5 tanda gundal itu dia jadi begini ya. Kita pangkah dia jadi macam ni. Jadi 5 lah. So di sini 5. Kemudian bilangan anak 2, kita mula dari kiri macam tadi juga, pangkah 1, 2 dan seterusnya 3, 4, 5, 6. So 6 kita gundal ya macam yang cikgu sudah tulis. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. So tulis 6 di sini ya. Bilangan anak 3.
So di sini cikgu warnakan dengan warna ungu. 1, 2, 3. So hanya ada 3. Okey, 3 orang sahaja yang punya 3 orang anak. Okey, so 1, 2, 3. So sini cikgu tulis 3 kekerapannya ya. Okey, 4. Okey, 4 di sini. Kita lihat daripada kiri semua sudah ditanda pangkal kecuali ini. Okey, ini adalah 4. So 1, 2. Okey. So hanya ada 2 sini ya. So cikgu tulis 1, 2. Okey, dan kita tulis kekerapannya 2. So kita jumlahkan semua kekerapan ini, kita akan dapat balik 20 ya. So betul lah kita punya kiraannya 20. So 20. Kekerapan ialah bilangan anak bagi setiap keluarga ya, 20 keluarga itu. 12.1a. Okey, pelajar-pelajar tengok soalan nombor 1. Klasifikasikan data berikut kepada data kategori ataupun data numerik ya. Ingat ya, ada jenis tadi, apa dia data kategori, apa dia data numerik ya. So numerik lebih kepada angka ya. Okey, yang ada angka. Okey, data kategori lebih kepada ciri-ciri. So kita tengok soalan nombor 1A. Okey, penyelesaian. Okey. Bilangan stem yang dikumpul oleh setiap murid. Bilangan di sini ya, ada bilangan. So ini adalah data numerik ya, ada angka di sini. Okey, data numerik. Okey, B. Masa penggunaan internet. Data numerik juga ya. Okey, data numerik. C. Kebolehan bermain sepak takraw. Okey, kebolehannya itu adalah data kategori ya. Data kategori. Okey, kita pergi kepada D. Warna kereta. Okey, warna kereta juga adalah data kategori ya. Okey, data kategori. Seterusnya panjang cacing tanah. Okey, panjang cacing tanah. Okey, ada 2 cm, ada 3 cm, 4 meter. So dia melibatkan angka ya, dia melibatkan angka. So ini adalah data numerik. Okey, kemudian F. Bilangan pelancong ke Museum Negara setiap bulan. So bilangan, okey, bilangan adalah data numerik. Okey, G. Bahasa bertutur di rumah. Ini adalah data kategori. Ya, data kategori. Iaitu contoh bahasa Cina, India, Melayu ya, yang tidak melibatkan angka. Okey, H. Pendapatan. Okey, pendapatan tahunan adalah melibatkan angka. So bila melibatkan angka, ini adalah data numerik. Okey. Okey. Soalan nombor 2. Data berikut menunjukkan saiz kemeja t-shirt yang dipakai oleh murid tingkatan 1 cekal. Organisasikan data itu dengan membina jadual kekerapan. Okey, seperti yang cikgu telah buat di sini. Jadual kekerapan ada 3 kolom. Okey, iaitu pertama, okey, saiz kemeja t-shirt, gundalan dan kekerapan ya. Okey. Ini adalah penyelesaian. Okey, kita tengok saiz kemeja t-shirt. Daripada saiz yang paling kecil ya, tengok daripada saiz yang paling kecil tu saiz S, okey. So kita tulis saiz S. Okey, kemudian lepas S adalah M. Okey, M. So kita tulis saiz M. Kemudian L dan
XL. Okey, XL. So XXL tidak ada ya. So kita sampai XL sahaja ya. Okey, kemudian kita kena kira ya, macam yang cikgu buat tadi. Kita kira ada berapa size S ini ya. Ada berapa pelajar yang memakai size S. Okey, caranya adalah kita semak daripada data ini, daripada kiri ke kanan, kemudian turun ke bawah. Okey, kita cek. Okey, di sini hanya ada satu S sahaja ya. So kita pangkah. Okey, pangkah sambil kira. 1. So 1 sahaja. So tulis 1 gundal situ. Sini adalah 1. Okey, kemudian M. Okey, kita tengok sini ada berapa pelajar yang menggunakan t-shirt M. So dari kiri. So kiri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 So ada 12. So cara buat gundalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okey, ada 12. Tak terang pula kalau guna warna kuning. Okey, kemudian kita tengok L pula ya. L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 So ada 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 So ada 9. Okey, kemudian yang terakhir adalah size XL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Okey, ada 5 1 2 3 4 5 So ada 5. Okey, so di sini jumlah ya. Okey, jumlah kiralah 1 tambah 12 tambah 9 tambah 5 sama dengan 27 ya. Jadi kekerapannya adalah 27 ya. So kita semak semula ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kali 3 baris 27. So betul lah ya. So inilah dia punya jadual kekerapan. Okey. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu Hasifah Iking. Dan semoga pelajar-pelajar dapat memahami apa yang telah cikgu terangkan di video kali ini. Cikgu akan sediakan latihan tambahan. Okey, pelajar boleh cuba buat latihan sendiri. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Bye-bye. Jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.